Salam sejahtera, Anda bersama saya Sabinus Saripun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Tunggu di rumah, bantuan akan sampai. Namun, kesengsaraan membawa bantuan ke rumah golongan sasaran, tiada siapa yang tahu. Tunggu di rumah, bantuan akan sampai. Ya, memang bantuan akan sampai, tetapi tidak semua tahu kesengsaraan yang terpaksa ditempuh oleh jentera Patiwarisan Sabah yang telah dilantik bagi memastikan bantuan disediakan sampai di pintu rumah setiap golongan sasar. Berjalan kaki sejauh 5 km melalui denayang becak, mendaki bukit, serta menuruni gaung sambil memikul barangan adalah antara cabaran yang terpaksa dihadapi setiap ahli Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK untuk sampai ke beberapa buah kampung di Dewan Undangan Negeri Moyog. Bagaimanapun demi memastikan penduduk di situ mendapat bantuan yang disediakan, amanah yang diberikan Pati dipikul dengan penuh tanggung jawab, malah tiada keluhan. Sebaliknya hanya kepuasan yang terpancar di wajah masing-masing apabila sampai ke destinasi. Pengurusi MPKK Moyog Edison Joykol yang mengetuai rombongan agihan bantuan tersebut hari ini berkata, proses penghantaran mengambil masa hampir 3 jam kerana bentuk muka bumi yang berbukit bukau serta jarak rumah penduduk kampung yang berjauhan antara satu sama lain. Dalam pengagihan bantuan ini kami ambil masa 3 jam untuk mengagihkan bantuan nih. Sebab jarak rumah di pedalaman ini berjauhan. Lepas tu keadaan muka bumi dia berbukit bukau. Lepas tu kita lalu sungai, naik bukit, itu macam biasalah pedalaman. 8 buah kampung yang dapat dicapai hanya dengan berjalan kaki adalah Kampung Moyog, Kampung Mongkusilad, Kampung Koliasan, Kampung Malapi, Kampung Mompoit, Kampung Kipandi, Kampung Lombiding dan Kampung Tadong Adong. Setiausaha MPKK Moyog Richie Poilis berkata, jalan ke Kampung Melami Moyog merupakan antara laluan yang paling mencabar kerana tidak dapat dilalui kenderaan dan hanya bergantung kepada keupayaan tenaga diri sendiri untuk mendaki sehingga ke puncak bukit perkampungan tersebut. Kami dahulukan yang di tempat yang jauh lah, di mana tidak boleh akses kendaraan. Kendaraan pacuan roda, 4 roda pun tidak dapat. Ya memang manual jalan kaki hiking, memang jauh. Tambahnya, keadaan wabak pandemik COVID-19 yang membimbangkan juga menyebabkan mereka terpaksa berkorban untuk menghantar bantuan tersebut dari rumah ke rumah bagi mengelak perhimpunan membabitkan orang ramai. Sementara itu, seorang lagi petugas jentera warisan Francis Clement berkata perjalanan untuk menghantar bantuan ke rumah penerima itu sangat mencabar kerana hari sebelumnya hujan sehingga membuatkan laluan jalan becak dan licin. Namun beliau berkata perjalanan itu berbaloi apabila teringat reaksi penerima yang gembira ketika melihat mereka berpenat lelah membawa bantuan tersebut. Bantuan yang berupa makanan seperti beras, minyak masak, gula, garam, dan tepung gandum itu merupakan sumbangan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Moyog, Jennifer Lasimbang. Bila saya nampak reak muka mereka, derang sungguh berterima kasihlah dan derang sungguh rasa macam terharu kepada kami yang sampai di sana walaupun keadaan jalan sungguh mencabar, sampai juga di rumah derang untuk antar. Derang terima dengan buka hati dan senang sekali. Seorang penerima bantuan Jatin Duit 42 menzahirkan perasaan syukur apabila mendapat bantuan tersebut. Memang kami susah lah kalau karena ini penyakit ini. Habis ya, pergi kedai pun susah, di rumah sajalah. Terima kasihlah kalau ada ini bantuan kerjaan lah. Manakala seorang lagi penerima Edith Robert turut menzahirkan perasaan syukur kepada rombongan yang menghantar bantuan tersebut kerana penduduk kampung di situ kebanyakannya hanya bekerja sebagai petani. Kami di kampung, kami cuma pekerja petani saja. Sebab kalau kami pergi menjual pun tidak dapat pergi menjual sudah.
Terima kasihlah kamu semua. Bermula dari Tenem, Nabawan, Keningau, Tambunan sehingga ke Papar, misi menghantar bantuan kepada masyarakat terjejas akibat perintah kawalan pergerakan PKP diteruskan untuk memastikan tiada yang tercicir. Semalam, penduduk Kota Marudu menerima manfaat bantuan berkenaan berupa barangan keperluan seharian yang disampaikan Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony merangkap Naib Presiden Patiwarisan Sabah. Di Kota Marudu, SMK Tandek 2 turut dijadikan pusat kuarantin untuk daerah itu. Pemasangan paip dan keperluan asas lain telah diluluskan di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Air Sabah. Sumbangan wang turut diberikan kepada sukarelawan Patiwarisan yang bertungkus lumus siang dan malam membantu menjayakan misi kemanusiaan untuk manfaat penduduk. Pada hari ini kita meneruskan misi bantuan kebajikan kita, di mana rata-rata daripada jentera warisan Kota Marudu turun untuk membantu untuk mengagih-agihkan ke semua sumbangan yang telah kita salurkan pada hari ini. Begitu juga pada hari ini kita telah sumbangkan wang untuk kebajikan bagi kegunaan ke semua petugas-petugas di kawasan Kota Marudu, dan ini bagi meringankan beban ataupun keperluan kebajikan bagi semua petugas-petugas yang telah ditempatkan di sekitar tempat yang diketuai oleh pegawai daerah Kota Marudu. Dan saya juga telah meluluskan supaya sebuah tempat kuarantin di kawasan SMK Tandek 2 ya, keperluan pemasangan pipe dan keperluan asas yang akan dibuat dengan segera di bawah seliaan JKR dan juga Jabatan Air. Dan ini sudah tentu akan memudahkan mana-mana sakit ataupun kuarantin yang telah dikenal pasti di peringkat daerah akan dihantar ke tempat tersebut bagi kuarantin untuk tujuan kesihatan. Dan bantuan ini kita akan salurkan berperingkat. Jadi saya ingin memaklumkan kepada saudara-saudara yang berada terutama di kampung-kampung, jangan susah hati oleh kerana keprihatinan kerajaan negeri di dalam menyalurkan bantuan tanpa mengira bulu, tanpa mengira kulit ataupun fahaman ini akan kita salurkan. Sebanyak 3,000 pakej bekalan keperluan harian telah pun diagih-agihkan di kawasan Parlimen Sepanggar sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa sehingga semalam. Semalam 500 isi rumah yang memerlukan di kawasan itu menerima bantuan pakej makanan yang disampaikan Patiwarisan Sabah bahagian Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata hari ini sebanyak 1,500 pakej lagi diedarkan untuk memastikan setiap keluarga menerima manfaat bantuan daripada kerajaan. Bantuan disampaikan secara berperingkat-peringkat yang mana bekalan makanan dihantar dari rumah ke rumah bagi mengurangkan pergerakan rakyat khususnya di sekitar Parlimen Sepanggar. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Muhammad Aziz berkata bantuan berkenaan disalurkan kepada mereka yang telah mengisi dan menghantar maklumat isi rumah ke Pejabat Pusat Khidmat Parlimen Sepanggar. Beliau berkata bagi yang layak dan masih belum menerima bantuan bekalan makanan, mereka masih boleh menghantar maklumat mengenai isi rumah masing-masing sama ada melalui kiriman WhatsApp kepada pegawai di Pusat Khidmat atau mengisi borang atas talian yang telah disediakan. Katanya bagi yang telah mengisi borang dan masih belum menerima bantuan, diharap dapat bersabar kerana bantuan diberikan mengikut giliran selain jumlah jentera yang dikerahkan untuk menghantar bekalan makanan agak terbatas. Datuk Muhammad Aziz menasihatkan orang ramai agar terus berada di rumah dan mematuhi larangan pergerakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pusat Khidmat Parlimen Sepanggar akan cuba membantu seramai yang mungkin, namun keutamaan akan diberikan kepada golongan sasar iaitu orang-orang tua, orang kurang upaya, orang sakit, ibu-ibu tunggal dan juga mereka yang benar-benar terputus mata pencaharian disebabkan oleh PKP yang sedang dikuatkuasakan katanya.
Datuk Muhammad Aziz turut bersama jentera parti menghantar bantuan makanan di sekitar Kampung Tatahan, Kampung Tampasak dan Kampung Tambalang Silau semalam. Seperti juga petugas kesihatan dan perkhidmatan penting yang lain, golongan media juga terpaksa berdepan risiko ketika keluar mencari bahan berita terkini berkaitan wabak COVID-19 untuk tatapan umum. Sebagai menghargai pengorbanan media, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyumbangkan bantuan makanan kepada petugas media yang terpaksa keluar bekerja ketika PKP. Sumbangan disampaikan Pengurus Besar SEDCO, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir. Meringankan atau membantu para media sekalian yang mana kita ketahui masih bertugas, ada yang bertugas di lapangan, ada yang bertugas di pejabat untuk memberi siaran media kepada masyarakat, siaran yang betul kepada masyarakat mengenai dengan keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini, iaitu COVID-19. Jadi kita telah mengambil inisiatif untuk memberi sedikit sumbangan lah dalam bentuk makanan agar dapat membantu meringankan. Dalam perkembangan lain, Datuk Pangeran Saifuddin berkata, SEDCO menawarkan diskaun sewa premis selama 6 bulan dan penangguhan pembayaran pinjaman kepada usahawan di seluruh Sabah. Untuk penyewa-penyewa premis-premis perniagaan SEDCO dan juga anak-anak syarikat SEDCO, kita telah mengambil keputusan untuk memberi potongan ataupun memberi diskaun ke atas sewa-sewa yang kita kenakan selama for the next selama 6 bulan ke hadapan. Dan juga untuk untuk pinjaman kita membuat penangguhan pembayaran pinjaman untuk 6 bulan ke hadapan. Ini selaras dengan saranan yang dibuat oleh kerajaan. Polis menangkap 15 individu di 2 buah masjid di Sandakan kerana dipercayai menunaikan solat secara berjemaah ketika perintah kawalan pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Sandakan Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata mereka dibawa ke Balai Polis Sandakan untuk siasatan lanjut mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Jika sabit kesalahan, mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda RM1,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, satu lagi lokasi sekatan jalan raya di Sandakan ditambah menjadikannya 5 lokasi bagi mengawal pergerakan dan memastikan orang ramai mematuhi arahan PKP. Pihak Polis Daerah Sandakan telah menambah lagi satu lokasi untuk sekatan jalan untuk memantau dan juga untuk mengawal pergerakan kenderaan-kenderaan ini. Dengan adanya sekatan jalan mungkin boleh mengurangkan pergerakan mereka untuk masuk kawasan bandar. Dan sebagaimana yang telah saya beritahu tadi, di Sandakan ini kita telah membagikan kepada 2 zon, iaitu zon bandar dan zon luar bandar. Yang mana mereka-mereka yang datang daripada luar bandar ada kawasan dia untuk mereka berurusan untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya, perkhidmatan bank, semua ada di situ. ACP Muhammad Azhar berkata demikian kepada media selepas melakukan tinjauan sekatan jalan raya dan pemantauan pematuhan PKP bersama Jabatan Kesihatan Daerah Sandakan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Sandakan. Di Membakut, seorang lelaki bukan sahaja mengingkari perintah kawalan pergerakan PKP, malah dia keluar memburu hidupan liar menggunakan senapang buatan sendiri atau bakakuk malam tadi. Suspek berusia 49 tahun ditahan anggota polis yang menjalankan rondaan PKP di kawasan perkuburan Taman Firdaus, Kampung Madang Pimping, jam 11.30 malam semalam. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Azmir E. Razak berkata, sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort menahan suspek yang berada dalam keadaan mencurigakan sebelum menemui 2 butir peluru jenis 12 bow yang disimpan dalam poket seluar suspek.
Pemeriksaan ke atas kendaraan jenis Isuzu Trooper milik suspek menemui selaras senapang bakakok yang disembunyikan dalam guni. Turut ditemui sebilah parang. DSP Azmir berkata siasatan mendapati suspek keluar daripada rumahnya di Kampung Madang Pimping Membakut ke kawasan hutan berdekatan untuk memburu binatang liar berseorangan kira-kira jam 4 petang. Suspek ditahan ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya oleh pasukan polis yang sedang menjalankan rondaan PKP. Suspek kini direman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempat berjangkit 2020 dan Section 8 Akta Senjata 1960. Di sebalik kesibukan tugas menjalankan operasi OP COVID-19 di seluruh Sabah, kebajikan anggota pasukan polis marin PPM tidak sedikit pun diabaikan. Semalam, PPM dengan bantuan pasukan gerakan udara PGU melakukan penerbangan ihsan membawa anggota PPM sempurna yang baru selesai menjalani rawatan pembedahan usus besar di Hospital Tawau ke Kota Kinabalu. Penerbangan ihsan itu membawa Konstebel Samri Gani, 28 tahun, yang bertugas di PPM Sempurna untuk dihantar pulang ke kampung halamannya di Kampung Inunam, Beaufort. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Fajri Ali berkata, pesawat Cessna Caravan CE-208 membawa anggota terbabit berlepas 11.30 pagi dari lapangan terbang Tawau diiringi seorang pegawai PPM dan seorang anggota serta 2 pegawai PGU. Pesawat PGU itu tiba pada 1.30 petang di lapangan terbang antarabangsa KKIA Kota Kinabalu dan terus ke pangkalan hadapan PGU Kota Kinabalu. Fajri berkata anggota tersebut kemudiannya dihantar ke kampung halamannya untuk dijaga keluarganya. Saudara, masa ini bukanlah masanya untuk saling menyalahkan. Masa ini adalah saat untuk berganding bahu bagi memastikan wabak coronavirus segera ditangani. Salbinus Saribun, BTTV.